banyak angka. Dia macam ni, Datuk. Saya rasa ya yang hadir, yang akan lihat, mereka tidaklah mempersoalkan sangat contohnya tentang peluang pekerjaan. Kita tak kata kerajaan tak buat langsung peluang pekerjaan, ada. Cuma Datuk sebut tadi insya-Allah ada 5 juta. Tapi orang bimbanglah kalau peluang pekerjaan 5 juta yang diwujudkan oleh kerajaan 1.5 juta bagi kat Bangladesh, habis orang yang ada. Dia sama juga angka ni dia. Angka ni saya tak tipu, Datuk. Kerana kalau tipu saya kena saman. UMNO akan saman saya kalau salah sebut sikit pun kena saman. Ya? Jadi, saya tak tipu. Cuma begini. Kadang-kadang ada di kalangan kita yang tak faham angka. Itu masalahnya. Bagi contoh, Datuk sebut memang pendapatan per kapita memang naik dari tahun ke tahun. Tetapi pendapatan per kapita itu naik kerana dia dipukul rata, dipurata kepada setiap orang, setiap rakyat. Masalahnya, pembahagian itu tak sama rata. Apabila ekonomi berkembang pun, yang kaya itu akan terus jadi kaya. Ni yang duk jadi pensyarah dekat Unisal, gaji macam ni lah, dia tak naik. Kan? Ya tak? Untuk begini lah. Jadi sebab itu saya sebut tadi soal wawasan 2020. Selepas 15 tahun, kita ada satu masalah yang mana cabaran kita bukan semata-mata untuk dia ada kaitan dengan subsidi lain. Jangan bimbang, saya akan sambung dengan subsidi ya. Cabaran kita bukan semata-mata untuk mencapai angka-angka yang diumumkan. Cabaran kita sekarang ialah sementara kita perlu berkembang ekonomi kita kena pastikan ekonomi dan laba kekayaan itu diagihkan sama rata. Terutamanya kepada generasi baru yang nak mula kerja ini. Kerana kalau tidak, mereka nanti 20-30 tahun akad daripada sekarang, rumah pun mereka tidak mampu beli. Sebab itu dari segi subsidi saya kena kembali kepada kenapa kerajaan di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib ini cukup anti subsidi. Subsidi ni dosa paling besar lah bagi mereka. Dia kerana kegilaan untuk mencapai angka sasaran. Dulu nak capai 7% tiap-tiap tahun. Buat apa pun tak apa asalkan capai 7%. Selepas 16 tahun, Kerajaan Barisan Nasional telah mentadbir negara ini dengan defisit belanjawan berturut-turut 16 tahun. Defisit ni adik-adik bermakna pendapatan negara ni kurang berbanding dengan belanja lebih besar. Selepas 16 tahun berturut-turut defisit, maka hutang negara naik sampai 500 bilion lebih dan defisit yang 16 tahun ini mula mengancam penarafan kewangan negara di peringkat antarabangsa. Maka sebab itu tahun 2010 itu Datuk Seri Idris Jala mula bawa cerita kalau kita tak potong subsidi ni negara kita bankrupt. Sedangkan secara konsepnya kalau negara kita kaya, kita perlu agihkan kekayaan ini. Macam mana cara terbaik untuk kita agihkan kekayaan, terutamanya kepada orang yang miskin? Cara dia macam mana? Bagi subsidi lah. Sebab itu, saya nak ulas soal, Naim tanya saya, komen saya tentang subsidi. Saya nak ulas dan jawab atas dua persoalan. Pertama, persoalan prinsip. Baik atau tidak subsidi ini, adakah dia memang perlu diperangi ataupun kita perlu pertahankan subsidi? Dan persoalan kedua, mampu atau tidak untuk kita membayar subsidi? Yang pertama bagi saya ialah saya tak bersetuju dengan juru ekonomi di luar yang mengatakan subsidi ini buruk. Subsidi ini perlu dalam sesebuah negara kerana bagi saya
Sistem ekonomi Islam pun begitu. Mesti ada bantuan kepada orang miskin. Bantuan kepada orang miskin tu namanya subsidi lah. Kalau kita tak setuju subsidi, kita tak setujulah konsep pentadbiran ekonomi Islam yang mana kita cukai yang kaya melalui zakat orang kaya untuk kita agihkan kepada fakir miskin. Itu subsidi namanya. Dalam konteks pentadbiran Malaysia, yang ini saya puji Barisan Nasional, saya tak ada masalah sehinggalah dari segi subsidi ini, sehingga subsidi mula diperangi. Kerana daripada zaman Tun Mahathir dahulu, pendirian Barisan Nasional ialah subsidi ini perlu dibuat untuk bantu rakyat dan dia juga satu mekanisme terbaik untuk mengagihkan kekayaan negara. Ambil contoh subsidi minyak. Ada orang kata, subsidi ini tak baik untuk rakyat kerana yang kaya saja dapat subsidi ini, kereta dia besar, maka dia dapat lebih banyak subsidi minyak berbanding orang miskin. Saya nak tanya, hanya kerana katakanlah Datuk Nur Omar ni kaya lah, saya tak tahu kaya mana lah, katakanlah dia kaya, dia boleh bawa kereta, sekali dia bawa satu kereta je. Ada ke sekali dia bawa 4 kereta sekaligus dia bawa, dia seorang bawa? Mana ada. Maknanya subsidi minyak sama ada kamu kaya ataupun miskin, jumlah penggunaan itu tidak banyak berbeza. Bezanya kereta orang kaya mungkin kereta mahal, Mercedes-Benz. Kereta orang miskin dia bawa kancil 20 tahun. Tapi tak adalah orang kaya ni dia kata, sebab aku nak subsidi minyak lebih, hari ini aku nak bawa kereta 500 km pusing Kuala Lumpur. Ada? Tak ada, dia bawa pergi ke office. Jadi alasan bahawa subsidi ini menguntungkan orang kaya tak betul. Bila dikira, apabila dipotong subsidi untuk orang kaya, dia terpaksa membayar lebih RM50 sehari. Tak ada masalah bagi dia sebab dia kaya. RM50 ini untuk makan steak sekali je. Tapi orang miskin, gaji yang RM2,000 sebulan, bila kerajaan potong subsidi RM50 sehari, dia kena potong susu anak, dia kena potong buku, dia kena potong, dan dia mula tertunggak hutang dan lain-lain. Dalam konsep itulah yang saya kata, secara prinsipnya kita kena pertahankan subsidi ini, kerana bila subsidi dipotong, kesan dia yang paling besar ialah kepada orang miskin, bukan kepada orang kaya. Jadi kalau menjadi kerajaan, tugas kerajaan bukannya untuk bagi dok bergaduh ni, orang kaya dapat banyak ni, orang kaya mesti dapat sebiji macam orang miskin. Tidak begitu. Tugas kerajaan ialah memastikan golongan yang paling vulnerable, golongan yang paling tertindas, golongan yang paling miskin ini perlu dibela. Kalau membela mereka bermakna rakyat kaya pun dapat sikit, tak ada masalah bagi saya. Tetapi kalau potong demi untuk dapat balik daripada orang kaya sehingga menjejaskan orang miskin, seperti yang berlaku dalam pemotongan subsidi sekarang ini, itu masalah dia. Dan secara cepat saya nak jawab tentang mampu atau tidak. Subsidi minyak, sekarang ni tak ada subsidi minyak lah. Bermula daripada 1 Januari lepas, kita tak ada subsidi minyak, kita bayar minyak harga pasaran. Tapi masa ada subsidi minyak dulu, yang cukup teruk subsidi minyak ni, yang boleh membangkrupkan negara. Adik-adik tahu berapa sebenarnya yang ditanggung oleh kerajaan setahun? Subsidi petrol dan diesel adalah sekitar 13 hingga 15 bilion ringgit setahun. Itu yang dibayar, yang untuk menurunkan harga minyak. Adik-adik tahu tak berapa cukai yang dikutip daripada rakyat Malaysia dalam bentuk cukai kenderaan? Sama ada duty kereta, sama ada duty excise, cukai tayar, lesen kenderaan dan lain-lain. Setiap tahun adik-adik, kerajaan mengutip cukai-cukai berkenaan kenderaan sebanyak 17 bilion ringgit. Sebab itu saya kata kepada Datuk Seri Najib, saya tahu Datuk Seri Nur Omar diam-diam dia setuju dengan saya bab ni. Dia tak pernah bangun bangkang bab subsidi dekat parlimen. Dia setuju. Saya pernah berdebat tahun lepas. Saya kata, Datuk Seri Najib, kamu nak potong subsidi 15 bilion subsidi minyak, tapi kamu kutip daripada rakyat cukai-cukai kenderaan 17 bilion. Kalau kamu nak potong subsidi minyak, boleh.
tapi kamu cukup hentikan kutip cukai kenderaan daripada kita. Supaya harga kereta jadi lebih murah. Sekarang ini harga kereta cukai 100%. Yang patut harga RM30,000 jadi RM60,000. Yang patut harga RM30 jadi RM140. Kalau nak hentikan subsidi minyak, boleh. Tapi cukup hentikan kutip cukai. Tapi kalau kamu terus kutip cukai 17-18 bilion, cukai kenderaan, cukai tayar, cukai jualan, maka kamu kena kembalikan cukai-cukai itu dalam bentuk subsidi minyak kepada rakyat. Dan kalau kamu kutip 16-17 bilion, sudah tentu ada wang untuk pulangkan balik sebagai subsidi minyak. Dan saya nak tanya, last sekali, Naim boleh jawab, Datuk Noh boleh jawab. Saya nak tanya. Tahun 2015 ni, kita tak bagi 1 sen pun subsidi minyak. Maknanya kita dah jimat, kajian jimat 17 bilion daripada subsidi minyak. Saya nak tahu, mana pergi duit tu? Mana pergi duit tu? Kereta tak turun, tol naik, minyak macam itu, GST tetap ada. Kamu kata tak nak bayar subsidi ini supaya ringan, supaya bebankan, kurangkan beban negara. Tapi cukai kamu terus kutip, subsidi kamu belanja, mana pergi duit yang 16-17 bilion tu? 1 sen pun kami tak nampak lagi setakat ini. Jadi sebab itu, sebenarnya saya nak rumuskan, tidak ada yang salah dengan subsidi. Subsidi ini kalau diteruskan, dia akan pastikan rakyat ada wang lebih dalam poket. Kerana bila subsidi ada, harga barang murah, harga minyak murah, belanja rakyat kurang, maka dia ada lebih untuk dia belanja. Bila dia belanja, ekonomi akan naik. Jadi tak ada salahnya dengan subsidi. Dan sebenarnya jumlah perbelanjaan subsidi ini sebenarnya jauh lebih rendah berbanding dengan jumlah-jumlah skandal seperti 1MDB dan lain-lain. Jadi saya rasa cukup sampai kat situ lah tak? Terima kasih YB Rafizi. Kita berbalik semula kepada isu wawasan 2020 ini, di mana isu subsidi ini isu yang sangat dekat dengan rakyat dan Datuk Seri, dan ianya merujuk kepada kita merujuk kepada teras yang ke-8, iaitu mewujudkan masyarakat yang adil dari segi pengagihan ekonomi. Komen Datuk Seri tentang rasionalisasi subsidi yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan pada hari ini. Apakah Datuk Seri bersetuju bahawa negara akan bankrupt sekiranya terus memberi subsidi kepada rakyat dari kacamata kerajaan sendiri? Silakan. Terima kasih YB Fizi. Kalau dengar tadi, saya boleh dengar ucapan YB Fizi, saya pun ada juga yang saya terkejut. Tapi kat bawah tepuk kami kuat lagi. Iyalah, Mak, dia kata yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Betul ke? Soalannya. Betul? Betul? Contoh yang dia bagi, kata dia pensyarah. Memanglah pensyarah ni makan gaji. Kalau kita makan gaji, memanglah kita akan tahu berapa pension kita, maksimum gaji. Sebab itu kita nak lahirkan bangsa usahawan, masyarakat usahawan. Kalau nak maju, kita kena berniaga, lebih token. Barulah betul. Kalau makan gaji, memanglah dah tahu dah bagaimana yang kita nak maju. Saya kata miskin. Saya nak bagi contoh ya. Minggu lepas saya pergi satu program Amanah Ikhtiar. Amanah Ikhtiar ni kita semua tahu. Amanah Ikhtiar ni dia orang bagi pinjam RM500. RM500 sekarang ni dah boleh pinjam RM5,000. RM5,000. Amanah Ikhtiar. Saya Amanah Ikhtiar ni dia kenalkan pada tahun 1996 kalau saya tak silap saya. Masa saya mula-mula jadi ahli parlimen, saya pergi program Amanah Ikhtiar. Pada masa itu, peminat-peminat Amanah Ikhtiar ni naik motor. Ada yang naik basikal. 20 tahun, 21 tahun dulu. Tetapi minggu lepas, saya pergi projek Amanah Ikhtiar, saya terkejut. Dah tak ada naik motor. Kereta penuh dengan
penuh dekat dewan. Itu dia macam mana yang kata kalau yang kaya bertambah kaya, miskin bertambah miskin ni? Ini realiti tadi. Oh, ini realiti. Baik, saya nak bagi tahu. Bukannya kita nak tamatkan subsidi, rasionalisasi, menyusun semula supaya dia tidak tersasar. Yang berhormat bagi contoh, kereta. Saya sudah ambil contoh yang sama, yang berhormat. Yang berhormat naik kereta. Banding dengan orang Tanjung Karang yang naik kancil, yang naik capcai, minyak dia kalau datang ke Shah Alam berapa ringgit dia dapat subsidi. Tetapi kereta mewah tekan saja minyak, wah dia punya minyak berapa banyak. Kalau naik motor, naik kereta kancil sehingga Tanjung Karang dekat sini berapa? Saya ingat minyak lebih kurang RM10 lagi. Tak sampai RM10. Tapi kalau cuba naik kereta, contoh, ya, cuba naik kereta mewah. Kalau naik kereta, ya, apa dia? Apa salah? Ya? Ya lah. Saya nak bagi satu contoh. Yang kata, itu sebab kita nak susun balik kita punya subsidi minyak, dia kata. Merealisasikan balik. Sebabnya kita tengok agihannya memang tak adil. Saya pun tak bersetuju. Saya kata tak adil. Saya boleh sekarang tengok subsidi minyak dapat orang yang mewah, kereta mewah yang banyak dapat. Itu kereta mewah. Orang Singapura pun dapat subsidi. Sampai kerajaan Singapura buat undang-undang, peraturan. Nak datang ke Malaysia, mesti minyak, salah saya mesti ada tank. Dia ditentukan setengah tangki kali. Apa maksud dia? Kerajaan di Malaysia Singapura pun tahu, nak banyak minyak murah, datang ke Malaysia, subsidi. Belum lagi yang pergi menuduk minyak itu dekat jalan. Adil ke kita? Belum lagi yang pendatang asing hari ini yang mula-mula datang jalan kaki, hari ini datang naik kereta. Adil ke ni? Sebab kita susun balik. Ke mana duit itu pergi? Okey, kita pulang balik kepada rakyat. Dulu mana ada pendidikan percuma? Zaman Datuk Seri Najib lah, masuk sekolah tak perlu bayar apa-apa yuran. Pendidikan percuma kita bagi. Subsidi masih ada. Kalau saudara-saudara ni pelajar, berapa bayar? Saya tak tahu. Indonesia boleh beritahu saya. Adakah mereka ni bayar full? Kerajaan bagi subsidi. Kalau kos, kalau saya tak silap, 80% ke 90% kerajaan tanggung biaya apa-apa untuk yuran pendidikan. Siapa kata kita tak bagi subsidi? Masih lagi ada subsidi. Hanya yang kita ambil, kita bagi balik pada rakyat. Saya kata pendidikan percuma kita bagi. Pelajar-pelajar universiti, macam saudara dapat voucher buku RM250. Kita bagi, terus dapat. Kemudian lagi kita beri 7 juta orang dapat, yang pernah minta 3,000. Ambil balik, bagi balik kepada rakyat. Kita buat klinik satu Malaysia. Klinik satu Malaysia saja boleh menghasilkan dekat 7 juta orang yang berdaftar. Bayar RM1. Nah, ambil klinik satu Malaysia. Kedai satu Malaysia. Murah. Ini yang kita pulang balik kepada rakyat. Kerana kita nak membela nasib orang-orang miskin yang tak dapat subsidi seperti mana orang kaya dapat. Ini yang kita buat. Jadi sebab itu, subsidi ini masih ada. Subsidi beras pun ada. Kita ada bagi. Kita subsidi gas, kita bagi lagi. Subsidi tepung, kita ada bagi lagi. Tak silap saya, 39 bilion. Itu subsidi. Jadi kita nak kena tengok kemampuan kita. Hari ni, dulu kita kata Petronas bayar dividen pada kita 26 bilion. Tahun depan dah tak silap saya 16 bilion saja. Sebab harga minyak dah jatuh. Waktu harga minyak kita mewah dulu RM100 lebih, tentu memanglah kita banyak belanja. Kita kena susun. Contoh spesifik yang diambil oleh Yang Berhormat Rafizi. Sama contoh Yang Berhormat cakap dalam parlimen. Itu contoh Yang Berhormat cakap. Tapi yang satu saya bangun, Yang Berhormat tak bagi saya jalan. Saya bangun, saya nak tanya. Mana boleh buat contoh sebab bayar cukai kereta, subsidi, mesti kena bagi. Adakah kita mengurus negara kalau kita kutip untuk cukai kenderaan, untuk kenderaan saja? Tak bolehlah macam tu. Kalau macam tu, pendidikan macam mana? Kalau nak kira satu-satu sektor, okey.
Sebab kita dah cukai kereta banyak, maka kita mesti kurang balik kepada rakyat untuk kereta. Kita nak buat jalan, kita nak buat sekolah, cukai-cukai lain. Kalau macam tu, PKR merantah mati kita. Ikut tajuk-tajuk dia saja. Kan? Kalau macam tu, kita sekarang kalau kita nak pulang balik pendidikan, okey, kita naikkan semua yuran-yuran mahal balik. Tak boleh lah. Sebab itu kita tengok pendekatan yang buat oleh kerajaan pada hari ini, Puan Pimpinan Datuk Seri Najib, ialah dia serahkan balik kepada rakyat yang dulu tak ada. Benda ni tak ada. Bagi saya kata anak-anak sekolah, datang buka sekolah, bukan ke sekolah pun cuma masuk awal persekolahan RM100 seorang kita bagi. Mana ada yang ada kerajaan-kerajaan lain yang buat macam tu? Kita bagi balik kepada orang yang layak. Makan kita anak-anak miskin ni, tak tahu lah yang ada ni kalau anak orang kaya. Makan miskin, sarapan pun kita bagilah. Kita bagi makan. Tak cukup sarapan, makan tengah hari pun kerajaan bagi kepada orang miskin. Macam mana kata kita tak ada bagi subsidi kepada orang miskin? Hanya kita nak menyusun semula subsidi supaya ia lebih adil kepada rakyat seluruh negara. Ini yang kita kena buat. Jadi nak sentuh pasal YMDB, boleh sentuh pasal YMDB. Dia pun tak lain dia kata. YMDB, terkejut, saya pun terkejut. 42 bilion hilang YMDB. Macam mana boleh hilang? Sebagai contoh, bila kita dah terangkan ke mana pergi 42 bilion, baru rakyat faham. Tapi revisi atau revisi masih kata YMDB lagi. Walaupun kita dah bagi penerangan. Sebab apa? Saya bukan nak saman YB. Saya ingat rekod, kalau saya tak silap lah, di antara ahli-ahli parlimen yang banyak sekali kena saman, YB revisi je lah. Sebab cakap tak betul. So itu orang saman. Kalau cakap betul lah, takkan saman YB. Bila YB kena saman, YB kena terima. Janganlah kata ni bergurau lah. Jangan macam tu. Lawan. Buktikan betul-betul. Okey, terima kasih. Terima kasih. Baik, kembali kepada YB Rafizi. Secara dasarnya kita melihat resolusi 2020 ini merupakan satu resolusi yang mampu membangun dan beri impak kepada imej positif negara. Sekiranya tampuk pemerintahan negara bertukar kepada kerajaan pembangkang, adakah resolusi ini akan terus digalas? Mohon komen daripada yang berhormat. Yang saya sebenarnya nak terus jawab, tapi kena juga jawab Datuk Nur lah tak? Yes, yang pasal cukai ke atas kereta dan subsidi minyak yang saya kaitkan tadi, ini sebenarnya hujah daripada UMNO sendiri. Kerana dulu apabila kita tanya kenapa cukai kereta di Malaysia ini termahal di dunia. Cukai kereta di Malaysia 1 kali ganda daripada harga kereta, 100%, ya, menyebabkan harga kereta di Malaysia antara yang paling mahal di dunia. Dan ini menyebabkan banyak keluarga-keluarga berhutang besar. Kerana hutang pertama besar, hutang rumah, kedua hutang kereta. Jadi bila kami tanya bertahun-tahun sebelum ini, bila kita minta supaya turunkan harga kereta dengan potong cukai kereta, jawapan menteri apa dia? Cukai kereta tinggi kerana minyak kamu rendah, kami bagi subsidi. Jadi sekarang saya terbalikkan balik, kamu dah hapuskan subsidi, kamu turunkanlah cukai kereta. Ini rakyat biasa semua faham. Saya juga tak setuju kalau Datuk sebut bahawa sebenarnya subsidi itu tidak dihapuskan tetapi dirasionalisasikan dan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk-bentuk yang Datuk sebut tadi. Sarapan pun kerajaan bagi. Gandum. Saya tak pernah lah dapat sarapan daripada kerajaan lah. Yang itu tak betul, Datuk. Saya perlu perbetulkan. Kerana saya faham skim-skim yang Datuk sebut ni kan, mungkin skim rancangan tambahan kepada anak-anak sekolah miskin contohnya, ya. Dari segi yuran
pengajian tinggi di IPTA yang dibayar kekal 1,000 lebih saya nak ingatkan Datuk, semua ini telah wujud semasa harga minyak murah kerana subsidi dulu pun. Masa dulu, kenapa sebelum Datuk Seri Najib, Perdana Menteri sebelum Datuk Seri Najib boleh buat dua-dua? Bagi sarapan pun boleh, harga minyak subsidi pun boleh. Kenapa bila sampai ke Datuk Seri Najib, dia kata, kamu nak sarapan, harga minyak kena naik? Kenapa begitu? Dulu pun dah ada semua ni. Jadi tidak ada satu skim baru pun sebenarnya yang kita nampak hasil daripada kutipan 15 bilion yang sekarang berada dengan kerajaan apabila subsidi minyak dihapuskan. Sebab itu saya tanya, ke mana pergi 15 bilion itu? Kerana semua yang Datuk sebut tadi itu dah ada masa subsidi itu telah dibayar kepada rakyat. Sekarang kerajaan ada lebihan 15 bilion. Tetapi kita tak tengok program-program baru selain daripada program-program yang telah ada lama dah. Seperti yang disebut oleh Datuk tadi lah. Baik, saya nak kembali, Saudara Naim tanya saya kalau pembangkang menang insyaAllah apa yang kita akan buat dan apa pandangan kita mengenai wawasan 2020. Kami generasi yang besar dengan wawasan 2020. Wawasan 2020 dilancarkan tahun 1990. Saya, Datuk Ilmu, kami Form 1 masa tu dah. Satu generasi kami besar dengan wawasan 2020. Saya tak nampak ada yang tempang besar dengan wawasan 2020. Malah sasaran-sasaran itu saya pasti dikongsi bersama oleh hampir semua rakyat Malaysia. Kita nak satu masyarakat yang ekonominya subur dan ekonominya dikongsi dengan baik dan berdaya saing. Tanyalah siapa-siapa rakyat negara ini, semua nak. Kita nak satu ekonomi yang dipacu oleh inovasi dan sains dan teknologi dan pendidikan kita berdaya kualiti dan mutunya cukup baik. Tanyalah siapa-siapa pun tak ada orang yang tak ada setuju. Jadi dari segi rangka kasar dan sasaran kasar, saya tak nampaklah Pakatan Harapan bila menang nanti akan bawa negara ini ke arah yang berlainan dari segi sasaran-sasaran fizikal seperti itu. Tetapi yang perlu dititik beratkan ialah seperti yang saya sebut awal-awal tadi. Selepas 15 tahun, sekarang ini kita kena terima hakikat bahawa ada masalah kesenjangan dan juga ketidaksamarataan di dalam masyarakat kita. Kerana negara boleh saja kaya dan mencapai 6%, 7%. Tetapi akhirnya kalau kekayaan itu hanya tertumpu kepada beberapa golongan semata-mata, yang lain ini terpaksa bersusah payah, itu bukan sesuatu yang kita nak. Jadi saya ingat apabila Pakatan Harapan menang, dari segi ekonominya, selain daripada sasaran-sasaran yang perlu diteruskan, akan ada penekanan yang cukup penting untuk kita baiki balik ketidaksamarataan tadi. Kita nak pastikan supaya janganlah kamu cukai orang-orang yang tak layak membayar cukai. Jadi sebab itu kita tegaskan berkali-kali, kalau Pakatan Harapan menang, kita akan masukkan GST. Contoh yang paling jelas bagaimana tidak adilnya mencukai orang yang tidak layak dicukai. Sedangkan konsep dalam Islam, pentadbiran ekonomi kita cukup jelas. Nak bayar zakat, hanya orang tertentu yang wajib bayar zakat kerana dia ada lebihan. Ada kita pergi minta kutip zakat daripada fakir miskin? Tak ada. Kalau konsep itu sama kita amalkan dalam pentadbiran percukaian kita, hanya orang yang ada lebihan pendapatan dan layak untuk bayar cukai, maka kita boleh cukai. GST dalam keadaan sekarang bermakna orang cacat, orang tidak bekerja, orang pelajar-pelajar, pencen, fakir miskin, semua kena bayar cukai. Malah cukai yang dibayar mereka itu bila campur semua lebih kurang sama, saya ingat
dengan cukai yang dibayar oleh orang-orang kaya. Jadi ini tidak adil. Kita memang nak capai sasaran ekonomi, tetapi itu perlu dibuat dengan cara yang tidak menindas rakyat dan berlaku adil kepada semua. Jadi perkara-perkara yang tidak adil kepada rakyat terbanyak, contohnya GST, kita kena hapuskan. Satu lagi perkara yang saya ingat akan kita beri tumpuan sepenuhnya ialah soal kualiti pendidikan. Sebab itu universiti saya rasa perlu dibebaskan sepenuhnya daripada campur tangan pentadbir dan ahli politik. Universiti perlu diberikan sepenuh kebebasan kepada akademia dan cendekiawan. Yang kita nak ajar cendekiawan takbir universiti ni buat apa? Dia cerdik. Kalau dia tak cerdik, dia tak jadilah profesor. Kecuali Profesor Kangkung lah. Jadi kalau kita yakin bahawa universiti ini perlu berkembang, maka kita perlu bebaskan, dan juga kerajaan perlu pastikan seberapa ramai rakyat, tidak kira kemampuan, mesti memperolehi pendidikan tinggi. Sebab itu pakatan daripada dulu kita kira kita mampu untuk menawarkan pendidikan percuma kepada pelajar-pelajar. Ini yang berbeza di antara pembangkang dan Barisan Nasional sekarang. Walaupun dari segi sasaran ekonomi kasarnya itu tak banyak beza. Kita memang kena pertumbuhan kita kena 7-8%, pendapatan kita kena capai sasaran, tetapi cara dia lain. Cara Pakatan Harapan ialah kita kena bela rakyat terbanyak, dan cara membelanya ialah dengan kita memberi kuasa dan pengupayaan, baik dengan cara kita tak bebankan secara ekonomi, dan kita tawarkan pendidikan bukan sahaja yang berkualiti dengan membebaskan universiti, tetapi memastikan seberapa ramai orang mendapat pendidikan tanpa perlu dibebankan oleh hutang-hutang macam PTPTN. Kalaulah Pakatan Harapan berjaya buat 2-3 perkara ini sahaja, saya sebenarnya yakin dalam satu generasi kita akan boleh mengubah daya pemikiran dan juga kualiti masyarakat yang kita ada. Tak perlu buat banyak-banyak, hanya 2-3 perkara ini, tetapi oleh kerana yang akan mendapat manfaat ini cukup besar, kerana sasaran kita ialah golongan rakyat terbanyak, anak muda terbanyak, maka kesan gandaan dia dalam ekonomi itu cukup besar. Dalam tempoh satu generasi, saya yakin semua yang Tun Dr. Mahathir ilhamkan melalui wawasan 2020 itu, sebahagian besarnya kita boleh capai dengan beberapa syarat-syarat yang saya sebut tadi. Wallahualam.